Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Mana orang lain ni? Baru 1, 2, 3, 4, 5. Tak apalah, 5 pun 5 lah. Apa nak kata? Okey. Jadi hari ni cikgu nak sambung lagi tentang elektrokimia. Tapi mungkin tak sambung banyak sebab cikgu nak buat pengulangan lah semalam. Okey. Baik. Ini cikgu lukis sel elektrokimia. Sel elektrolitik. Elektrolisis. Okey, ni simbol apa? Tak ramai ni, buka je lah mic. Simbol apa ni? Bateri. Okey, bateri. Okey, lepas tu ini terminal positif. Yang pendek adalah terminal negatif. Lepas tu cikgu sambung kepada 2 elektrod. Elektrod. Sambungkan kepada 2 elektrod. Okey, lepas tu cikgu rendam elektrod ni dalam elektrolit. Okey. Okey, elektrod yang disambung pada terminal positif kita panggil apa? Elektrod yang apa dia leh? Tahu? Elektron tak? Semalam dah belajar. Elektrod yang bersambung pada terminal positif kita panggil Anod. anod. Alah. Okey, elektrod yang disambung pada terminal negatif kita panggil apa? Dia pendek ni. Kathod. Ni kena ingat lah ni. Ini struktur. Ya. Hai, kau? Okey. Baik. Okey, lepas itu cikgu ajar lagi semalam, ion ni dia ada 2. Satu ion yang ion positif, satu lagi ion negatif. Okey, ion positif juga dikenali sebagai kation. Manakala ion negatif dikenali sebagai anion. Okey. Lepas tu cikgu ajar lagi semalam, kation akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak ke mana? Ion yang bercas positif ni akan bergerak ke mana? Nama dia kation. Dia akan bergerak ke kathod. Okey, manakala anion dia akan bergerak ke mana? Anod. Bijak alami. Ni bukan masalah bijak tak bijak, ni masalah ingat tak ingat. Baru belajar semalam. Parokmu. Okey. Ni dah lupa ni. Okey. Ni yang belajar semalam. Okey, lepas tu cikgu ajar lagi. Kalau kathod, dia punya ion-ion yang terdapat dalam kathod apa dia? Kalau nak kahwin, formula tu mesti Kalau nak kahwin mesti ada zakat halal. Zakat fitrah. Okey, lepas tu zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. Hai, kekal abadi. Hai, jangan lupa hai tu. Hai. Kawinan hai, kekal abadi. Okey, hai. Okey, so K tu untuk apa? Ion kalium. Okey, Natrium. natrium. K, ion kalsium. M, ion magnesium. Ni cikgu tulis mula ni. A, ion aluminium. Z, ion zinc. Suka tak suka kena hafal. F, ion ferrum. Ferrum juga dikenali sebagai besi. Okey. S, ion stannum. Stannum juga dikenali sebagai cikgu BM kamu tu. Apa? Fatimah. P, ion plumbum. H, ion Hai apa? Hydrogen. Okey, K, ion cuprum. Q,
Cuprum. Okey, A ion argentum. Okey, argentum. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hai kekal abadi. So ini untuk ion positif ataupun katot. Okey, satu lagi adalah katot pula dah. Bukan katot ni, apa dia? Kation. Allah, terpadam belaka. Kation. Kation. Okey, sekarang kita tengok anion pula. Apa formula yang cikgu ajar? Family saya kena beli ikan haruan. Betul tak? Betul lah. Oh, okey, salah. Okey, mula. Family saya nak kena beli. Betul? Ikan haruan. Betul? So, F ialah ion Florida. S, ion apa? Sulfat. N, ion apa? Nitrat. K, ion apa? Florida. B, ion apa? Bromida. Bromida. I, ion? Iodida. Dan H, ion? Hidroksida. Hidroksida. Ini yang kamu belajar semalam. Semalam kamu nak belajar, hari ni cikgu ulang semula. Okey. Jadi kita nak buat pengukuhan semalam. Okey. Sekarang ni kita nak tengok apakah hasil yang berlaku kepada elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat. Perkara pertama nak kurung apa? Kurung apa? Kurung 2 dengan sulfat. Okey, kurung larutan dulu. Kurung kuprum 2. Kurung sulfat. Okey, bila kata larutan, apakah dua ion yang terlibat? Ni tak berubah dah ni. Kuprum 2. Lojo sangat Alif. Hidrogen dan hidroksida. Mana pula ilah tulisan tadinya. Geram meno akunya. Okey. Jadi bila kata larutan, ion hidrogen, satu lagi? Hidroksida. Ion hidroksida. Asal nampak larutan je. Hidrogen, hidroksida. Ya. Hari ni tak kena sikit. Bila nampak larutan je, kamu terus ingat. Okey, ada dua ion yang terlibat iaitu ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. Ion hidrogen dia bercas positif. Manakala ion hidroksida bercas negatif. Hafal benda ni. Hafal. Senang cerita hafal. Bila nampak larutan je, ada dua ion. Okey. Kemudian kuprum positif, sulfat negatif. Memang tempat bagi kuprum ini positif, sulfat ni tempat ion dia adalah negatif. Maksudnya cas dia, ion dia negatif. Okey, so ion-ion yang hadir ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi jom kita senaraikan. Ion hidrogen. Ion hidroksida. Ion hidroksida. Lagi? Ion kuprum 2. Ion kuprum 2. Ion sulfat. Ion sulfat. Okey. Dan cikgu suka terus kita buat simbol dia. Maksudnya kita terus tahu dia positif negatif. So hidrogen positif, negatif, positif, negatif. Okay, sampai sini boleh? Boleh. Tadi kan cikgu kata katot ni yang pergi dekat katot adalah ion positif. Nama ion positif tu apa? Kation. Kation akan pergi ke katot. Kenapa kation akan pergi ke katot? Sebab kation ialah ion positif. Dia akan pergi dekat katot elektrod negatif. Macam orang lelaki lah, dia suka ke orang perempuan. Dia tak akan pergi pada cas yang sama. Dia tak akan pergi negatif ke negatif atau positif ke positif. Jadi ion positif ataupun kation, dia akan pergi ke katot lah. Sebab katot itu elektrod negatif. Okey, elektrod ni yang baru masuk. Elektrod ni tahu tak benda apa sebenarnya? Ni elektrod ni. Bila cikgu cakap elektrod, inilah rupa elektrod. Ni elektrod. Ini elektrod. Elektrod ni ada dua, anode dan juga katot. Okey, lepas itu bila dah senaraikan ion-ion, so ion positif apa dia? Senaraikanlah masuk dalam ni. Apa ion positif yang ada? Ion hidrogen. Satu lagi? Ion kuprum 2. So masukkan dalam ni.
ion hidrogen dan ion kuprum 2. Okey, selesailah. Selesailah satu langkah itu. Okey, lepas tu kita pun dah belajar kation tadi kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hai kekal abadi. Okey, ni cikgu bagi tau. Dalam modul ni cikgu bagi tunjuk cara. Tapi nanti dalam realiti sebenar tak ada benda ni. Kamu kena hafal, kamu kena ingat. Tak ada, memang tak ada. Dalam modul cikgu ada. Okey, so cuba tengok hidrogen dengan kuprum. So mana hidrogen? Hidrogen dan kuprum. Okey, semalam cikgu ajar yang berada di bawah sekali akan dipilih untuk dinyah cas. Okey, sebab dia kurang elektropositif. Jadi sekarang ni hidrogen dengan kuprum 2 yang mana akan dipilih? Akan dipilih ion kuprum 2. Sebab apa ion kuprum 2? Sebab dia duduk di bawah. Dia duduk di bawah, istilah dia adalah kurang elektropositif. Ini benda-benda ni, benda-benda baru, benda-benda yang kamu selalu kena sebut lah, elektropositif. Okay, so jadi ion kuprum 2 kurang elektropositif berbanding ion apa tadi? Ada 2 je yang terlibat tadi. Nak hafal kena hafal banyak. Tapi yang ion hidrogen. Okay. Maka ion kuprum 2 dipilih untuk dinyah caskan lalu menghasilkan. So okay, kalau ion kuprum ni logam tau. Jadi bila logam, dia tak menghasilkan gas. Dia akan menghasilkan atom. Bila logam, ion ni, bila dia dinyah caskan, dia menghasilkan atom kuprum. Okay, magnesium. Magnesium tu logam tau. Okay, so kalau cikgu cakap ion magnesium dipilih, lalu dia menghasilkan apa? Atom ke ai? Atom jugalah. So kalau logam, dia akan jadi atom. Kalau gas, macam hidrogen ni gas, dia akan jadi gas. Ion hidrogen akan jadi gas. Ion hidroksida akan jadi gas sebab dia memang sejenis gas. Tapi kalau ion kuprum, contoh ion aluminium, ion zinc, ion stannum, semua-semua ni yang cikgu sebut ni, bila dia dinyah caskan, dia akan bertukar menjadi atom. Terus nama ion tu bertukar menjadi atom. So hasil di kathod adalah atom kuprum. Okey, dapat diuji. Okey, potong. Tak dapatlah diuji sebab dia logam. Okey, potong. Okey, siap. Baru kathod. Ini baru kathod. Okey, sekarang kita tengok anode pula. Okey. Anode. Ion negatif akan menuju ke anode, akan tertarik, akan pergi ke anode. So ion negatif tadi adalah anion. Istilah lainnya adalah anion. Okey, mari kita tengok tadi. Apa anion yang berada dalam larutan kuprum 2 sulfat? Hidroksida. Okey. Ion hidroksida dan juga ion sulfat. Jadi masukkan dalam jawapan ini. Okey. Cikgu siap-siapkanlah hidroksida ni memang dia pecah negatif. Sulfat ni dia pecah negatif. Saja cikgu tulis simbol dia tu. Okey, jadi hak ni yang memang kamu kena hafal. Yang nanti bila kejadian sebenar, soalan-soalan dia tak keluarkan benda ni. Hak ni yang kamu kena hafal. Family saya nak kena beli ikan haruan. So, cuba tengok yang terlibat hidroksida. Di mana hidroksida? Satu lagi adalah sulfat. Okey. Jadi, seperti biasa yang duduk di bawah sekali akan menjadi mangsa. Akan menjadi mangsa dipilih untuk dinyah caskan. Sebab hak ini dia kurang elektronegatif. Yang tadi kurang elektropositif. Sebab yang ni kan kation. Kation kan ionnya positif. Jadi istilah dia kurang elektropositif. Okey, anion ni dia berion negatif. Negatif, cas dia negatif. Jadi istilah dia kurang elektronegatif. Jadi kamu kena faham kenapa elektropositif, kenapa elektronegatif. Okay, so yang akan dipilih adalah ion hidroksida. Kurang elektronegatif berbanding ion apa tadi? Sulfat. Okey. Maka ion hidroksida dipilih untuk dinyah caskan lalu menghasilkan gas apa? Malam dah belajar. Gas oksigen. Mana ada gas hidroksida? Oksigen.
hasil anod adalah gas oksigen. Okey, so gas oksigen dapat diuji dengan menggunakan kayu uji berbara. 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 Okey. Yang baru masuk ataupun yang tak hadir GM cikgu semalam, gini. Ada beberapa ni yang penting lah yang kamu kena ingat. Ion hidrogen akan menghasilkan, bila dia dinyahcaskan, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Ion hidroksida bila dia dinyahcaskan, ni kamu kena sebutlah selalu nyahcaskan, nyahkan. Dia nyahcaskan, dia akan jadi gas oksigen. Hidroksida oksigen, hidrogen. Contoh satu lagi, ion klorin. Dia ini gas ni sebenarnya. Dia akan menghasilkan gas klorin. Contoh, ion kuprum. Bila dia nyahcaskan, dia akan jadi atom kuprum. Ini cikgu tulis apabila dinyahcaskan. Nyahcaskan. Ini ialah istilah-istilah barulah yang mungkin ialah dalam hidup kamu lah, dalam kehidupan diary hidup kamu. Cikgu, dinyahcaskan kalau apa? yang berbara dia, kalau contoh ada tulis bara, betul juga Menggunakan kayu uji bara. Boleh lah. Jangan kayu uji baru ke, tak boleh lah. Bara as long as ada bara tu, faham lah. Okey. Ini umumnya faktor apa ni? Faktor ion. Semalam kamu belajar. Ini yang kamu belajar semalam. Kamu belajar ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Yang pertama, kedudukan ion. Yang kita belajar adalah kedudukan ion yang kita belajar tu. Yang kedua adalah kepekatan elektrolit dan yang ketiga adalah jenis elektrod. Okey, cikgu nak tunjuk sikit lah yang kepekatan tu. Okey, faktor yang kedua adalah kepekatan elektrolit. Okey, ion negatif juga dikenali sebagai apa? Ion negatif juga dikenali sebagai apa? Katot. Anod. Dah minta. Dah kau pun Ion tahu juga negatif. Iyalah, tak cikgu tahulah ion negatif dikenali sebagai apa? Anion. Anion. Ion positif dikenali sebagai apa? Kenian. Cation. Astaghfirullahalazim. Benda tambah okey. Kation. Ya, mana? Okey. Ingat. Cikgu nampak ni tak lepas lagi. Okey. Tengok ni. Tengok ni. Cikgu lukis Cation. mula. Paruk dah kan. Paruk ni. Okey, cikgu lukis mula. Okey. Tengok ni. Yang ini nama dia elektrod. Sampai sini boleh? Itu nama dia Boleh. elektrod. Sampai sini boleh? Okey, elektrod ni dia ada 2. Satu anod. Tak ada kation. Satu katot. Okey, sampai sini boleh? Elektrod ada 2. Boleh. Anod, katot. Bila kata anod, katot, itu adalah elektrod. Okey? Nama dia odd tu, elektrod. Okey. Anod ni Boleh. disambung pada terminal positif. Ni anod ni dia sambung pada terminal positif. So anod lah. Kenapa anod? Dia disambung pada terminal positif bateri. Manakala katot dia disambung pada terminal negatif bateri. So ini adalah katot. Sampai sini boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Lepas tu aku tanya berterabur habis jawapan. Okey, ion ni pula ada 2. Ion ni pula ada 2. Satu ion positif. Satu lagi ion negatif. Okey, ion positif kita panggil kation. Manakala ion negatif kita panggil anion. Okey, tengok ni ion, ada tak perkataan ion di belakang? Ada tak? Ada kan? Macam itu cara nak ingat. Ingat positif, ingat kation. Ingat negatif, ingat anion. Okey. Cikgu dah terang dah tu. Dah banyak kali terang dah tu. Okey. So, sebab tu cikgu tanya. Ion negatif juga dikenali sebagai anion lah. Ada perkataan ion di belakang tu.
Kalau positif dikenali sebagai kation. Jangan sebut cathode anode pula sebab cathode anode adalah elektrod. Okey. Cuba tengok ion negatif yang lebih pekat lebih cenderung untuk dipilih untuk dinyahcaskan. Berbezalah kalau kepekatan kita cari yang pekat, yang lebih pekat baru kita buang cas dia. Kalau kation masih kekal berpandukan siri elektrokimia kation. Okey, tak apa, mari kita tengok. Okey, cuba tengok apakah hasil bagi elektrolisis larutan natrium klorida pekat. Okey, perkara pertama nak buat apa ya? Bila nampak benda ni? Kurung. Kurung. Okey, bagus. Kurungkan larutan, kurungkan natrium, kurungkan klorida pekat. Klorida pekat. Okey, ambil terus perkataan belakang dia tu. Okey. Bila kata larutan, terus setting dalam minda ada berapa jenis ion yang terlibat. Pandai. Ion hidrogen, ion hidroksida. Ini kena ingat kekal sampai mati. okey. Natrium bercas apa? Positif. Bercas negatif. Positif tak? Memang tempat dia positif. Tempat kat tengah ni memang positif. Kat tengah ni memang positif. Cara nak ingat macam itu je lah. Cara nak ingat kat tengah ni memang positif, yang di belakang akan jadi negatif. Okey, ion tak ada terbalik pun. Tak boleh terbalik, tak boleh terlingkup. Okey, ion hidrogen dia bercas positif, ion hidroksida dia bercas negatif. Yang ini pun tak akan berubah. Tak akan berubah. Ion hidroksida memang negatif, ion hidrogen memang positif. Dia tidak akan berubah. So, senaraikan pada cikgu ion-ion yang hadir, apa dia? Ion hidrogen. Lagi? Ion hidroksida. Okey, lagi? Ion natrium. Ion klorida pekat. Ion apa? Klorida. Okey, cikgu kurungkan pekat lah. Cikgu. Dah lah tu natrium dah sebut dah. Okey, so yang ni positif, negatif. Okey, sampai sini boleh? Boleh saja. Boleh. Bila aku tanya bertergabur, kation, anion, belaka kau sebut. Larutan je lah ingat. Sampai kanion tu, jadi kanion tu. Okey, baik. Cathode. Okey, yang akan pergi ke cathode adalah kation lah. Ya. Sebabnya kation adalah ion positif. Just kita senaraikan ion-ion positif yang ada dalam ni, apa dia? Ion hidrogen. Lagi? Ion natrium. Masukkan dalam ni. Ion hidrogen. Ion natrium. Okey, boleh sampai sini? Boleh kan? Boleh lah, je. Okey, lepas tu kita tengok yang terlibat adalah natrium dan juga hidrogen. Okey. Hidrogen. Tadi kamu kata dia kata apa? Ion positif masih kekal berpandukan. Okey, tak ada yang berubah. So yang duduk di bawah akan dinyahcaskan. So yang mana yang duduk di bawah? Ion hidrogen. So ion hidrogen kurang elektropositif berbanding ion natrium. So yang mana akan dipilih untuk dinyahcaskan? Ion hidrogen. Ion hidrogen dipilih untuk lalu menghasilkan apa? Baru tadi kita. Gas apa? Gas oksigen. Otak engkau. Hidrogen jadi gas oksigen. Keparok engkau ni. Gas hidrogen. Bingung. Okey. Okey. Jadi hasil katot gas hidrogen. Okey. Jadi macam mana nak uji gas hidrogen guna kayu apa? Kayu uji menyala. Kayu menyala. Menyala lah sebab nanti bila masukkan dalam hidrogen, kayu menyala tu akan meletup. Pop bunyi dia. Ada tiga orang ada. Okey, siap yang ini. Baru katot. Ada satu lagi. Ada uji kaji ni. Uji kaji, eksperimen adalah di sekolah. Ada game okay. Ada. Okey, ion negatif ataupun apa? Ion negatif ataupun apa? Kau jangan ion negatif. Ion negatif juga dikenali sebagai anion. Anion. Parut gen lelaki ni aku tak tahulah. Air mas kepala ke? Okey. Okey. Jadi cuba tengok anion.
Anion yang terlibat adalah ion hidroksida dan juga ion klorida pekat. Okey. Salin masuk dalam ni. Ion ambil balik awak hidroksida. depan. Alah. Kalau awak depan, lain lah. Lain-lain lah. Tadi katot, ni anode. So, ion tak klorida. Pekat. Cikgu saja Bagi kurungkan nama. pekat tu. Okey. Boleh. Jadi, Kalau tak tulis pekat tak apa. Tak apa. tak apa. Tapi cikgu ada sebab kenapa cikgu tulis pekat tu. Okey. Hidroksida dengan apa? Klorida kan? Okey. Hidroksida. Kalau yang macam ni, ion klorida dengan hidroksida mana yang akan dinyahcaskan? Hidroksida. Mesti kamu kata ion hidroksida sebab ion hidroksida duduk di bawah. Tapi cikgu dah khabar Tapi dah tadi bukan awal-awal jawapan ni. Dah khabar dah. Bukan, kita kata ion negatif yang lebih pekat akan dipilih. Yang lebih pekat pula akan dipilih. So sebab tu cikgu tulis pekat. So yang mana? Klorida. Klorida yang dipilih Klorida sebab pekat. klorida lebih pekat. Hak ni dia lain pula pattern dia. Dia berlaku hanya pada anode saja. So, Kena baca soalan tu. memang kita kalau nak jawab soalan, memang kena baca soalan. Ya? Betul? Kena fahami. Tak boleh. Ya. Baca-baca tapi kena fahami. Mantap. Okey, ion klorida lebih pekat berbanding ion hidroksida. Okey, maka ion klorida dipilih untuk dinyahcaskan lalu menghasilkan apa tadi? Kalau klorida tadi cikgu cerita tadi, bumbang-bumbang cikgu cerita tadi, dia menghasilkan apa? Atom ke gas? Mudah Azhar. Yes. Tahu. Yes. Tahu. Gas apa? Gas oksigen. Gas oksigen? Gas klorin sayang. Klorigen pula dah, astaghfirullahalazim. Saya kata klorin je. Alih benda lah. Klorin tu bukan yang hot. Aduh. Okey, gas Tak ada klorin. Tak apa. Jangan susah hati. Aku ulang lagi ya. So hasil anode adalah gas klorin. Okey. Benda Gas lah klorin ni. Okey, hak ni dia gas klorin ni dia nak uji dia lain sikit lah. Dia lain sikit daripada hidrogen dan oksigen. Gas klorin ni kita uji menggunakan kertas litmus Merah. biru lembap. Biru lembap. Biru ya. Biru lembap. Lalu kertas litmus biru itu menjadi merah dan kemudiannya luntur. Susah sikit nak ingatkan hak ni kan? Luntur. Kertas litmus tu warna biru. Lepas tu bila kita letak dalam gas klorin, biru tu akan jadi merah dan seterusnya meluntur. Okey. Yang mana ni? Yang kamu susah ni? Ion hidrogen akan jadi bila dinyahcaskan akan jadi apa? Gas hidrogen. Ion hidroksida bila dinyahcaskan akan jadi gas apa? Gas oksida. Ion klorin bila dinyahcaskan akan jadi gas klorin. Okey. Ion stannum bila dinyahcaskan akan jadi atom. Nasib baik. Boleh. Okey, last one. Satu je lagi. Ini jelas. Okey, perkara pertama nak buat apa? Larutan kurung. Okey. Natrium kurung. Okey. Klorida cair kurung. Pandai. Okey, lepas tu? Larutan tu hidrogen dengan hidroksida. Okey, ion hidrogen dengan ion hidroksida. Okey. Hidroksida. Okey, ion hidrogen pecah apa? Hidrogen, ion dia Positif. charge apa? Positif. Hidroksida? Negatif. Okey. Natrium? Positif. Klorida cair? Negatif. Okey, sampai sini boleh? Boleh kan? Okey, dah boleh lah tu. Maknanya Alif cakap tu maknanya boleh lah. Orang lain pun cikgu harap boleh lah. Okey, lepas tu cikgu pun senaraikan. Ion hidrogen, ion hidroksida, ion natrium, ion klorida. Cikgu kurungkan cair tu. Okey, so ni positif, negatif, positif, negatif. Okey, katot. Katot ni yang akan pergi ke katot mestilah charge positif. Charge positif juga dikenali sebagai kation. Okay, so yang positif mana?
Ion hidrogen. dan? dengan natrium. So masukkan dalam ni. Ion hidrogen. Ion natrium. Okey, lepas tu kita tengok hidrogen, natrium. So yang mana duduk di bawah sekali? Hidrogen. So yang mana akan dipilih? Hidrogen. Ion hidrogen dipilih. So yang ni ion hidrogen dia duduk di bawah sekali, maka dia kurang elektropositif berbanding ion natrium. So lalu ion hidrogen ni bila dia dinyahcaskan dia akan menghasilkan apa? Gas hidrogen. Pandai. Okey, gas hidrogen. Jadi hasilnya salin je lah balik. Gas hidrogen. Okey, dapat diuji dengan menggunakan kayu uji? Berbara. Berbara ke menyala? Menyala. Menyala. Dia alih. Okey. Okeylah. Salah satu je. Okey lah tu. Okey, lepas tu anod ni yang akan pergi ke anod adalah anion. Okey, so mari kita tengok anion apa dia. Hidroksida dan juga hidroksida, ion klorida. cair kan? Cikgu. Menghasilkan gas apa? Siapa? Apa? Tadi. Tu. Kation. Kation gas hidrogen. Okey. So yang ni tadi ion apa tadi? Klorida cair. Klorida dengan hidroksida. Okay, so yang ni negatif lah. Okay, so kita tengok hidroksida dengan klorida. Mana akan dipilih? Klorida ke hidroksida? Hidroksida lah, sebab siapa yang lagi pekat? Hidroksida. Hidroksida lagi pekat sebab sebab klorida dah tulis cair dah. Maksudnya hidroksida lebih pekat. Jadi ion hidroksida lebih pekat berbanding ion klorida. Maka ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding ion klorida. Jadi maka ion hidroksida dipilih untuk dinyahcaskan lalu menghasilkan gas apa? Gas hidroksida. Hidrogen. Aduh. Okey. Lalu menghasilkan gas oksigen. So hasilnya adalah oksigen. Dapat diuji dengan menggunakan kayu uji apa? Menyala. Berbara. Tukar-tukar pula. Okey, dengar baik-baik. Macam mana nak ingat berbara dengan menyala macam ni? Gas oksigen kan gas yang diperlukan untuk pembakaran. Jadi macam ni. Kau guna kayu uji berbara, pergi dekat gas oksigen, memang dia terbakar lah. Tapi kalau kayu yang dah terbakar, pergi dekat oksigen, dia tak meletup. Dia sekadar terbakar lah. Dia terbakar. Jadi macam mana nak tahu ada gas oksigen ke tidak? Kena guna kayu uji berbara. Sebab berbara bila kita letak je dekat oksigen, dia akan menyala. Kayu uji menyala, bila pergi dekat hidrogen, dia akan meletup. Pop bunyi dia. Jangan tertukar. Tak, sekarang ni cikgu nampak kamu dah ingat kayu uji berbara, kayu uji menyala. Kamu ingat berbara menyala. Cuma nak letakkan pada tempat yang betul. Ingat, berbara, oksigen, menyala, hidrogen. Boleh? Okey, dah. Jadi cikgu nak main game. Boleh. Start. Look up at the whole screen. Jadi betul tak agak gini tak? Ada lah. Nak kan? Look up. Macam mana ni? Look up at the whole screen. Maksud dia apa? Sekejap. Okey. Sekejap. Aku lawan. Lazma. Aku lawan apa tu? Okey, Cidok lawan Anu. Apakah anion bagi lapisan natrium klorida? Apakah anion? Ya. Cikgu tak jawab lagi. Dia buat incorrect. Sebab Dah. jawab. Sebab pasangan kamu dah jawab. Oh, Yang partnermu, kamu lawan dua-dua tu. Dia victory. apa ni? Kau hantar dia ni. Saya victory. Saya lawan pula ni. Afiq. Okey, cikgu akan lawan Haikal. Haikal, cepat lagi Haikal. Anion akan bergerak ke mana? Haikal, cikgu bagi. Cepat Haikal, kita jawab. Cikgu lihat je dulu. Anion akan bergerak ke mana? Tak, jawab dah. Apa betul ni? Oh. Afiq kalah. Ya, kalah. Match result. Victory. Hai. Tak faham apa ni? Okey, cikgu akan lawan seterusnya Alia. Banyak OP. Banyak siap. Anion. Cepat Alia. Cikgu saja nak bagi Alia jawab dulu cepat.
Answer time. Anjay. Yahoo. Correct. Betul lah. Bye-bye dia ni. Kau correct bos. Match result. Victory. Oh, defeat. Baru bangun juga. Ali Uzi. Okay, Fatin, ready Fatin? Zawi kita melawan Zawi. Ayah kita bagi orang kita lah. Bila ingat Anion negatif, ingat Anion. Anion kau kurung kat belakang tu. Anion Ya. kan yang kurung belakang. Nami, salah. Betul ingat menang. Ingat akan juara Tapi mata saya tak naik 4 yang kilap. Saya 4 juga cikgu. Ali tunggu 3. Ada ke? Aduh. Bersabarlah Ali. Aku keluar Apa? apa? Artinya, Apakah Cation? Bagilah dekat Florida. Cation adalah ion. Cation adalah ion apa? Ion positif ke ion negatif? Negatif. Positif. Okey. Ion positif ke ion negatif? Positif. Yahoo menang lagi. Kalah lagi. Salah juga. Dia kena jawab laju sikit lah. Dia kira dah ingat lah. Balik. Oh, dulu kalah. Oh, you You dulu. Sana. Mana pula? Under. Ramah di Ramah. Banyak orang Zawi. Banyak. Elektron jadi sama dengan kita adalah. Elektron ini sama pada terminal negatif. Enak. Negatif. Katot. Aduh, salah pula. Dapat under. Katot lah. Asyik tak lagi. Aziz Saya tu. macam dia kena laju tak ada nak fikir aduh. Macam gitu. Anda tinggal 1 jam lagi. Anda tinggal 1 jam. Siapa boleh kalahkan anda tu? Salah aku jumpa anu. Oh, cikgu dah ditolak. Oh, Kau tak. lanjut Pak Misha. Jumpa Dazman ni. Niat je lah. Saya lawan jenis sekali lagi. Ni dah kalah tu. Tak ada yang boleh. Tolong betul. Tolong satu. Aduh. Tolong Ya, ada mana? Eh, kalau. Sekali lagi sekarang ni. Satu kalah pula. Match result dah. Defeat. Dia ni defeat. Tak ada lah nyawa. Aku kalah. So ni Dia pilih eliminate. Afiq lah. Afiq siap. You been eliminated. Key answer dia sebut ada. Elektron yang disambung pada terminal positif dipanggil. So, sebaik ada dah salah tadi boleh ingat. Kita tak yang lagi lagi sudah. Jangan main lepas ni. Kenapa cikgu? Boleh? Boleh. Main sekali lagi. Cikgu nak main. Kita lagi lah. Wait information tu. Good job, you have been there for play. Misteri. Ya, Afiq tak nyawa cikgu. Kosong nyawa Afiq. Tinggal Alia saja. Nabi my hat. Kosong. Dah boleh dia nak hidup balik. Oh, aku lawan Nyopi 3 kali lagi lawan Nyopi. Macam mana ni? Ketian akan bergerak ke? Ketian akan bergerak ke? Anak lah anak. Anakmu anak. Ya, saya datang satu nyawa dah. You will beat the 3 players. Well done. So beautiful. Ni tak nyawa dah. Nampaknya. Cikgu ni cikgu dah siap ni cikgu. Siap. Alia akan jadi lawan dengan Zami je. Tengok. Ni Anak tengok mu Dekat GM. apakah yang positif bagi lawan terpelamin domba mida? Oh, silap jawab. Aduh, kecil tak kena. Mana dia kalah. Betul punya. Betul lah. Tak tekan lagi tu. Saya menang ke? Saya mengalah. Ya, kita tengok tu. Victory Zami. Tak nyawa dah dia. Yang lawan dia ni cikgu. Dan lagi soalan. Ada benda lagi soalannya. Okey, tempat pertama adalah Zami, tempat kedua adalah Alia, tempat yang ketiga adalah Niel. Okey, kita nak buat satu lagi. Nak main satu lagi. Kita main bola lagi tak? Okey, tempat pertama ialah Niel, yang kedua Amisha, yang ketiga Alia, yang keempat, yang ketiga juga tadi kategorikan 3, Haikal, Zami 4, Anu 4, Alif kelima, Fatin kelima, Alif Pop tempat yang ke-6, Afiq Sam ke-7 dan Nazman yang ke-8. So, pada saya betul ke? Tapi macam ni, dia kira macam ni. Cepat, jawab cepat betul. Okay. Dah ni hacker. Okey, maka habislah kelas time pada hari ni. Cikgu, kita boleh bangun. Apa? Kuan. Ikuan. Kata-kata selamat pagi. Okey, baik. Tak ada apalah hari ni. Jadi jaga diri elok selamat bercuti, minggu depan cuti sekolah Jadi tak ada kelas lah Melainkan kalau kita buat kelas tuition ke kelas tambahan lah. Jadi minggu depan jangan tunggu pula Rabu dengan kami nak main game, tak ada kelas Okey. Jaga diri, jaga kesihatan selamat hari raya Korban. Ada apa-apa nak tanya? Selamat bercuti. Selamat bercuti. Okey, terima kasih yang join kelas cikgu pada pagi ini Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Bye. Sama. Baik, cikgu. Bye. Bye. Selamat bercuti. Yo.